Tutong. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar Adina hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hani dan juga Afifah. Alhamdulillah saya dan juga kru yang bertugas pada pagi ini semuanya sehat dan ceria menjalankan tugas pada pagi ini. Bagaimana pula dengan Hani dan Afifah? Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat walafiat, gembira bersama Nur Adina hari ini. Tadi di Kuala Belait kata Madini cuaca agak mendung. Bagaimana pula di Pekan Tutong? Baik, sama juga dengan daerah Belait, di daerah Tutong cuaca pun agak mendung. Jadi itulah kita harapkan semoga cuaca akan basuh cerah dari masa ke semasa. Apapun perancangan kita hari ini akan dipermudahkan dan juga akan dapat berjalan dengan lancar insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kereta yang bercuci akan terus bersih. Semoga segala yang dijemur akan kering. Itu yang kita harapkan. Baik, perkongsian hari ini ni Adina adalah mengenai dengan media sosial, penggunaan media sosial. Bagaimana Ketani memastikan yang Ketani sentiasa menyebarkan aura positivity dan juga memastikan media sosial ini adalah tempat yang lebih selamat. Ya, baik, kalau pandangan saya sendiri, ya, memang media sosial ini boleh kita jadikan sebagai tempat yang selamat dan positif apabila kita menggunakannya dengan beretika dan juga dengan bijak, ya. Dan saya setuju juga dengan apa yang dikatakan oleh Madini sebentar tadi. Perlulah kita berfikir sebelum kita ni mengongsikan antara mesej ataupun maklumat kepada orang ramai, pastikan kita ni menyebarkan mesej yang membina dan pastikan kita ni mengelakkan juga daripada terlibat sama dalam perbalahan dengan pengguna media sosial yang lainnya, ya. Jadi dengan adanya kita ini mengongsikan antara mesej yang membina ini, sesuatu yang bermanfaat, mungkin saling menghormati dengan pengguna yang lainnya, insya-Allah kita ini akan dapat membina lagi suasana yang lebih selamat, lebih harmoni untuk semualah para pengguna media sosial ini, insya-Allah. Jadi sebelum beberapa perkongsian itu tanya dulu diri sendiri ataupun ambil masa untuk memproses apa yang telah pun dilihat dan sebagainya ataupun memproses apa yang ingin dikongsikan dan barulah boleh dikongsikan kalau sekiranya ianya memberikan impak yang baik. Kadang-kadang ialah Ketani itu senang tertrigger kata orang. Kadang-kadang ada rage baiting yang buatkan Ketani marah dan sebagainya. Tetapi kita tidak ketahui itulah yang diinginkan oleh yang menginginkan sesuatu itu untuk terus menjadi viral dan sebagainya. Harus Ketani berhati-hati. Mudah-mudahan kita ni dijauhi, ya, daripada perkara-perkara yang negatif tersebut. Baiklah Dina, mungkin buat sementara waktu kita serahkan penonton Rampai Pagi kita ni pada hari ini bersama Nur Adina bagi mengongsikan beberapa informasi dan juga bahan visual dari daerah Tutong. Silakan. Ya, baik, terima kasih rakan kita Hani dan juga Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat Auda. Kita bersua pada pagi ini, edisinya hari Jumaat 24 Oktober 2025 Masihi, dan di pagi Jumaat yang penuh berkah ini didoakan semoga kita semua akan dibukakan pintu-pintu rezeki dan pintu kebaikan untuk hari ini dan juga hari-hari akan mendatang. Dan apapun perancangan Auda didoakan semoga semuanya akan diberikan kelancaran dan juga dipermudahkan untuk hari ini insya-Allah. Baik, seperti biasa juga dalam pertemuan kita untuk kali ini akan dikongsikan terlebih dahulu beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong, di mana Persatuan Pertiwi Cawangan Daerah Tutong akan mengadakan acara pameran urusan rumah tangga sempena perayaan Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-79 pada hari Ahad 26 Oktober 2025 pada jam 8.30 pagi dan akan mengambil tempat di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Manakala pada hari Ahad juga 26 Oktober akan diadakan Tadabbur Al-Fatihah bersama Ustaz Dr. Haji Ahmad Bahar bin Haji Mokhtar, penolong Profesor Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA yang akan mengambil tempat di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong dan mengambil tempat di Dewan Mau'izah dan bermula pada jam 2 petang, ya. Manakala ada satu makluman lagi di mana akan diadakan Riadah Amal Berbasikal 2025 bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penubuhan Masjid Kampung Bukit Udal daerah Tutong, yang acara ini akan diadakan pada hari Ahad 2 November 2025 bermula pada jam 7.30 pagi dan akan mengambil tempat di Masjid Kampung Bukit Udal dengan jarak perjalanan 5 km, dan awal pendaftaran bagi mengikuti Riadah Amal Berbasikal ini masih lagi dibukakan dan akan tutup pada 29 Oktober 2025. Jadi bagi awal yang berminat untuk mengikuti
Jadi, syarat penyertaan terbuka kepada orang ramai lelaki dan juga perempuan, khususnya bagi daerah Tutong ya. Jadi bagi anda yang berminat, anda boleh langsung hubungi ke talian 866-4631 ataupun 7168-481. Saya ulangi, 866-4631 ataupun 716-8481. Dan itulah antara 3 makluman yang boleh kami kongsikan bersama untuk pagi ini, dan seterusnya kita akan ikuti bahan visual yang telah pun disediakan. Untuk itu, mari kita terus saksikan bersama. Pembelajaran Mukadam dan Al-Quran bagi kanak-kanak di masjid-masjid seluruh negara yang lazim diadakan pada setiap hari Jumaat 11 pagi memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk asas keagamaan serta menyamai kecintaan terhadap Al-Quran sejak usia dini. Pengajaran Mukadam sebagai pengenalan kepada bacaan Al-Quran memberikan kanak-kanak pemahaman asas mengenai huruf hijaiyah serta kaedah bacaan yang betul. Melalui kelas-kelas Mukadam dan Al-Quran membantu mereka untuk mengenali huruf selain mampu menguasai bacaan Al-Quran dengan tajwid yang betul. Dengan menggabungkan pembelajaran Mukadam dan Al-Quran di masjid, kanak-kanak bukan sahaja dilatih untuk menguasai bacaan Al-Quran, malah turut dilatih untuk menghargai nilai-nilai keagamaan dan membina akhlak mulia bagi mempersiapkan generasi muda masa hadapan dengan ilmu dan nilai yang akan membentuk kepribadian mereka dalam kehidupan seharian. Tinjauan kali ini melihat sesi pengajaran dan pembelajaran Mukadam dan Al-Quran di Masjid Kampung Kupang, satu usaha berterusan pihak masjid berkenaan dalam memupuk kecintaan terhadap Al-Quran dalam kalangan kanak-kanak, selain sebagai usaha pengimarahan masjid berkenaan. Inisiatif ini selaras dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan pentingnya pembelajaran Al-Quran di samping memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menguasai bahasa Arab serta memahami kandungan Al-Quran. Keramaian murid kelas Al-Quran Mukadam Masjid Kampung Kupang, anggaran 100 orang. Tenaga pengajarnya adalah seramai 5 orang, iaitu 3 orang guru perempuan dan 2 orang guru laki-laki, terdiri daripada 3 orang guru agama, seorang tenaga pengajar bertauliah daripada muib dan imam sendiri, 2 orang guru tambahan lepasan daripada mahasiswa UPSB dan UBD, dan imam melantik bagi tujuan mengganti guru yang tidak dapat hadir mengajar pada hari-hari yang tertentu disebabkan beberapa perkara, iaitu kesihatan ataupun bertugas di luar negeri, iaitu berkursus. Kemasukan murid-murid baru bermula setiap awal minggu Jumaat pertama bulan Februari pada tahun hadapan. Mengenai dengan pendaftaran dibukakan setiap tahun awal bulan Disember hinggalah penghujung bulan Januari tahun berikutnya. Untuk pendekatan pengajaran untuk kelas Iqra, murid membaca secara individu. Langkah pertama ialah memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah dan dihafal. Langkah kedua, memperkenalkan tanda-tanda baris dalam bacaan, dan yang terakhir, mendengarkan bunyi bacaan murid dengan tidak perlu mengeja. Kaedah yang digunakan ialah latih tubi bacaan. Jika murid belum dapat mengikuti bacaan dengan baik, bacaan akan diulang di minggu hadapan di kelas yang akan datang. Untuk kelas Al-Quran, murid dapat membaca Al-Quran dengan mengikuti hukum-hukum tajwid, memperelok bacaan dengan sebutan huruf yang betul. Dengan bimbingan dari para guru yang bertauliah, setentunya mampu menyumbang kepada pembentukan akhlak mulia dan semangat ukhuwah Islamiah dalam kalangan kanak-kanak. Oleh itu, penyertaan dalam kelas ini dilihat sebagai salah satu platform penting dalam melahirkan generasi muda yang celik Al-Quran dan mempunyai asas yang kukuh dalam ajaran Islam. Inisiatif ini tidak hanya memberi impak positif kepada kanak-kanak yang mengikuti kelas Mukadam dan Al-Quran, malah turut memperkasakan peranan masjid sebagai pusat ilmu dan komuniti yang aktif dalam mendidik masyarakat setempat. Dari segi penilaian, ia telah dibuat oleh guru-guru masing-masing di setiap penghujung Iqra yang dipelajari sama ada murid tersebut boleh dinaikkan ataupun tidak. Di sebaliknya, dinaikkanlah ke tingkat Iqra dan seterusnya ayat Al-Quran. Dari segi impak pula, kelas Al-Quran dan Mukadam, salah satunya ialah yang pertama dulu membantu murid-murid lancar membaca Al-Quran.
Yang kedua, membantu dan memudahkan guru-guru dalam pembelajaran Al-Quran di sekolah masing-masing. Dan yang ketiga juga menimbulkan minat murid tu bagi mendalami pembelajaran Iqra dan Al-Quran. Ada cadangan di antaranya yang pertama, murid-murid disarankan mengamalkan bacaan Al-Quran di rumah dengan berguru tu. Dan yang kedua, murid-murid disarankan juga agar membiasakan mendengar bacaan Al-Quran secara muratal dan bertajwid. Melalui di mana dari media sosial seperti YouTube, MP3 dan lain-lain, yang penting gadget lah. Okey, yang ketiga, murid-murid hendaklah sentiasa membawa penunjuk khas setiap kali belajar Iqra dan Al-Quran. Bagi pihak masjid, mengenal pasti murid yang lemah untuk dibukakan kelas dan pembelajaran khas di musim waktu cuti sekolah. Biasanya cuma itu dari dalam waktu cuti sekolah. Selalunya dalam cuti sekolah ni macam panggal pertama, kedua dan seterusnya, panggal ketiga. Tapi panggal yang keempat nanti pasalnya masing-masing tidak dibukakan kelas mengaji. So, jadinya bagi murid yang tidak ada aktiviti ataupun melancong bersama keluarga, murid inilah yang akan difokus benar-benar untuk belajar di masjid-masjid. Dengan keramaiannya, selalunya terhad 5 ke 7 pelajarlah dalam satu kelas. Melalui pengajaran yang berstruktur dan penuh kasih sayang, kanak-kanak akan dapat merasai kemanisan dalam mempelajari Al-Quran dan secara tidak langsung menumbuhkan rasa cinta terhadap kitab Allah sejak usia muda. Adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memanfaatkan kelas mukadam dan pengajaran Al-Quran di masjid-masjid sejak kecil untuk mencipta generasi yang bukan sahaja pandai membaca Al-Quran tetapi juga mencintai dan mengamalkan ajarannya dalam setiap detik kehidupan.